dan dilimpahkan kita dengan rahmat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan kuliah duha, sekali lagi kita sama-samalah membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan kuliah kita mendapat keberkatan dan dipayungi oleh para malaikat. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi pihak majlis mengalung-alungkan Al-Fadil Imam Muhammad Nazri Haji Mustaqim yang akan bersama kita dengan tadabbur surah pilihan. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan rasa bangga dan dengan segala sukacita mempersilakan Al-Fadil Imam Muhammad Nazri Haji Mustaqim untuk memulakan kuliah kita, kuliah duha kita dengan mentadabbur surah pilihan pada pagi ini. Dipersilakan Al-Fadil. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan mereka-mereka yang istiqamah di atas jalan sunnah ini sehingga hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak teruskan kita punya perbincangan dalam suratul Balad. Suratul Balad. Surah yang dimulakan dengan sumpah. Allah bersumpah terhadap negeri ini, Mekah terutamanya. Dan seolah-olah Allah nak bagi tahu pada kafir Quraisy bahawa Mekah ini bukan korang punya. Mekah ini adalah milik Allah. Dan Nabi yang diutuskan ini adalah penduduk asal, bukan orang luar. Dan dia ini adalah pewaris kepada pioneer ataupun orang yang membuka kawasan ini. Lalu Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang kami ciptakan manusia dalam keadaan mereka selalu akan menghadapi kesulitan dan kesukaran. Begitulah realiti ni kita. Badan kita lemah, tenaga kita kurang, kemuncak kepada tenaga kita benar bertenaga dan kuat pun sekitar umur 30-33 tahun. Sebelum itu kita lemah dan selepas itu kita kembali lemah. Dan manusia sememangnya begitu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ke kiri ataupun ke kanan sama ada dia patuh taat, juga dalam keadaan lemah, penat dan lelah. Sama juga jika dia ingkar dan kufur, juga dalam keadaan penat dan lelah. Lalu
Allah tanya, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Kalau kami ciptakan kamu begitu, apakah kamu sangka tatkala kamu merasa begitu kuat, tak ada kuasa lain yang lebih kuat daripada kamu? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Lalu mereka respon, kami telah habiskan harta kami untuk agama ini. Kami telah habiskan harta kami untuk membantu agama ini. Contoh kes semalam tu mereka berjudi, tapi akhirnya apa yang dijudikan itu dijadikan sembelih korban. Lalu Allah bertanyakan, ayah sabu allam yarahu ahad. Apa korang ingat apa yang korang buat tu kami tak nampak, kami tak lihat, kami tak tengok. Alam naj'al lahu ainain. Hari ini kita nak sambung ayat yang ke-8. Allah berfirman, bukankah kami menjadikan kamu mempunyai dua mata? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami menjadikan kamu ada dua mata? Walisanan wa syafatain. Dan juga lidah serta dua bibir. Satu lidah, dua bibir. Wahadainahun najdain. Dan kami menunjukkan kamu, kami menyediakan bagi kamu dua jalan. Dua jalan. So, apa maksud ayat 8 dan 9? Kami jadikan kamu dua mata, lidah dan dua bibir. Tuan-puan, ada ulama kata inilah tertib kejadian kita. Tertib kejadian kita. Kanak-kanak dikurniakan dua mata, lidah dan juga bibir supaya dia dapat menyusu. Supaya dia dapat menyusu. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, Allah bagi tahu pada kita, kami dah beri kamu dua mata untuk melihat. Kami telah beri kamu dua mata untuk melihat. Lidah untuk kamu menuturkan kata-kata. Lidah untuk kamu menuturkan kata-kata. Tetapi kadang-kala, kamu tak guna dua mata untuk melihat dan lidah untuk menuturkan kata-kata yang lunak. Kamu kerap kali mengeluarkan pendapatmu menggunakan bibir. Syafatai ini dua bibir. So, ada beza bila kita bercakap dengan lidah atau kita bercakap dengan bibir. Bercakap menggunakan lidah, dia akan fikir apa yang dia nak ucapkan. Kata-katanya berhati-hati, kata-katanya lunak. Tapi bila menggunakan dua bibir, dia tak fikir dah. Yang penting apa yang keluar daripada mulut dia. Tu beza dia. Lisan kata maksud asal dia ialah perangkap untuk memerangkap binatang. Perangkap yang digunakan untuk memerangkap binatang. Jadi orang Arab, dia memahami lisan ni sebagai kalimah-kalimah yang dapat memerangkap hati dan jiwa manusia. So kalau kita bercakap dengan lunak, kita sebenarnya sedang menambat hati orang lain. Berbeza kalau kita hanya guna bahasa kasar, syafatain. Lisan ni bahasa lembut, syafatain ni bahasa kasar. Lisan ni dia nak bercakap guna otak. Dia fikir dulu, dia susun dulu. Manakala syafatain ikut sedap dia hembus. Rentetan daripada apa yang berlaku di atas, mereka beri respon kami telah banyak menghabiskan harta kami untuk agama ini, maka Allah suruh dia tengok. Cuba tengok balik apa yang kau buat. Ingat kami tak tengok. Ingat kami tak lihat. Bukankah kami beri kau dua mata untuk melihat?
Dan dua mata ini untuk melihat susuk tubuh Nabi, perangai Nabi, aktiviti Nabi, dakwah Nabi. Cuba lihat. Ainain, kami beri kamu dua mata. Walisanan, dan kami beri kesempatan untuk kamu untuk ungkapkan tutur kata, bertanya pada Nabi. Kalau tak faham, tanya. Bukannya digunakan mulut ini untuk mencerca, memaki, bukan digunakan untuk syafatain. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Kemudian selepas dari itu Allah kata wahadainahun najdain. An-naj ni jalan yang mendaki. An-naj ni jalan yang mendaki. So najdain dua jalan yang mendaki. Dua jalan yang mendaki. Apa maksudnya? Tuan-puan, bila kita melakukan ketaatan, kekuatan tubuh badan kita semakin lama, semakin lemah. Katalah kita bangun pukul 3 pagi. Bangun dengan bersemangat, lalu kita buat solat sunat. 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat lagi. Tenaga pada rakaat yang ke-8 berbeza dengan tenaga pada rakaat yang kedua. So, seolah-olah jalan ketaatan yang kita lalui ini semakin lama semakin naik, semakin naik, semakin naik. Macam kita naik, macam kita mendaki bukit. Langkah yang pertama, tenaganya berbeza dengan langkah yang ke-100 atau langkah yang ke-200. Semakin lama semakin penat, semakin lama semakin letih. Najdain. Sama juga dengan orang yang melakukan maksiat. Tenaga dia pada langkah pertama dah tentu berbeza dengan tenaga dia pada langkah seterusnya. Dan kedua-duanya sama ada jalan maksiat atau jalan taat, kedua-duanya mendaki bukit atau mendaki gunung, najdain. Dan Allah kata, kami beri peluang, kami beri ruang. Ada jalan untuk buat taat, ada jalan untuk buat maksiat. Now you choose. Anda nak jalan yang mana? Kalau nak jadi orang masjid, penat. Pulang alik masjid, penat. Tapi kalau nak jadi ahli kelab malam, juga penat. Juga keluarkan dana, modal. Kena beli tiket. Kena beli juga minuman dalam tu. Kena tetap bayar minyak kereta untuk pergi. Pergi masjid pun sama, kena bayar minyak kereta. Najdain. Kedua-duanya jalan itu mendaki. Kemudian Allah kata, falaqtahamal aqabah. Falaqtahamal aqabah. Maka manusia jarang sekali nak merempuh masuk jalan-jalan yang sukar. Aqabah ni jalan sukar, tapi ganjarannya tinggi. Okey, iqtahama ni macam ni. Pengalaman saya dulu, bila bersama dengan kawan-kawan sekolej. Kalau ada konsert Jom Heboh, kita orang pergi. Lalu kadang juru acara atas pentas tu, dia pelawar. Okey, siapa nak jadi volunteer naik ke atas pentas? So dalam ramai-ramai, kata 8 orang yang pergi, ada seorang ni yang berani. Yang berani menerima cabaran untuk naik ke atas pentas. Korang tepi, biar aku pergi. Tu iqtahama. Iqtahama ni dia didorong oleh perasaan dia memang nak pergi. Tak kira apa yang orang cakap, dia tetap nak buat. Tu iqtahama. Iqtahama.
Lalu sekarang ni Allah bagi tahu, kami beri engkau dua mata, kami beri engkau lidah, kami beri engkau bibir, dan kami tunjukkan jalan. Tak ramai orang yang berani take the challenge. Terima kasih Puan Nur Alam. Tak berani orang take the challenge. Falak tahamal aqabah. Tak berani, tak ramai orang, manusia tak sanggup untuk merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya. Falak tahamal aqabah. Dan kemudian Allah tanya, korang tahu tak? Wa ma adraka mal aqabah. Tahu tak apa itu amal-amal yang tinggi darjatnya? Yang uqub, yang sukar, yang susah. Tapi dia punya ganjaran tinggi. Tak ramai orang nak buat. Tapi ini ganjarannya tinggi. Dan surah sebelum suratul Fajar, Allah ada list down kan keperluan-keperluan ataupun amal-amal siapa golongan sasar yang kita perlu beri fokus. Kan, muliakan anak yatim, beri makan orang miskin, harta waris tolong jangan rakus sangat, jangan tumpuk-tumpuk harta. Itu kan prioriti yang perlu didahulukan. Surah ini juga sama. Ada amalan-amalan yang perlu didahulukan berbanding yang lain. Tapi tak ramai orang nak ambil tahu. So tuan-puan, kita kadang menanggap baca surah-surah tertentu, okay, inilah amalan. Ataupun baca doa-doa tertentu, oh inilah amalan yang kita nak buat. Sedangkan amal di sisi Allah adalah bentuk semacam ini. Aqabah yang macam ni, amal-amal yang tinggi darjatnya. Tapi tak ramai orang yang nak sambut. Apa amalan pertama? Fakku raqabah. Memerdekakan hamba. Ustaz, mana ada hamba sekarang ni Ustaz? Fakku ni maksud dia leraikan belenggu, buka ikatan. Fakku ni kita buka ikatan atau kita buka dia punya belenggu, buka rantai dia. Fakku, bebaskan. Raqabah lazimnya ditranslate sebagai hamba. Selalunya. Raqabah ni ditranslate sebagai hamba. Tapi raqabah juga bermaksud dia terikat, dia terbelenggu, dia tak boleh ke mana-mana. Dia terikat, dia terbelenggu, dia tak boleh buat apa-apa, dia tak boleh ke mana-mana. Tuan-puan, ada orang yang gajinya 20-30 ribu. Tapi kerana tanggungannya tinggi, adik-beradiknya mungkin ramai yang susah, mak bapaknya perlu dibantu, kemudian dia punya saudara-saudara sepupu sepapat, mungkin ada yang sakit dan dia perlu gunakan keuangan dia tu untuk membantu merawat tu, maka kita sebagai jiran takkan tengok saja. So, fakku raqabah adalah kita keluarkan orang-orang yang tersepit daripada situasi dia. Yes. Dalam beban hutang contohnya. Kita keluarkan orang-orang yang tersepit dalam situasi dia. Nak pergi belajar, tak cukup duit. Yang jelas matlamat dia tu. Fakku raqabah. Pelacur-pelacur yang tak ada sumber, kalau dia tak melacur, dia dah tak ada sumber. Dia tak ada kemahiran lain. Keluarkan mereka daripada kancah itu. Penagih-penagih dadah. Keluarkan mereka daripada situ. Fakku raqabah.
Kan pesalah-pesalah jenayah yang baru keluar dari penjara. Yang benar sudah insaf. Fakku raqabah. Keluarkan mereka daripada situ. Kalau sebelum ni kita ada kes Syafiq Ilyas. Syafiq Ilyas yang bertaubat kan di Pondan. Kemudian dia bertaubat. Dia bertaubat nak jadi lelaki sejati. Tapi tak bertahan lama. Why? Kerana kita belum berjaya bina kelompok, komuniti yang boleh support dia. Dia kembali semula jadi pondan kerana ada komuniti, ada kawan-kawan dia yang support dia. Yang nak ambil tahu kisah dia. Yang nak ambil tahu hal dia. Ya, dia ada circle yang sudah ada support system yang kukuh dan kuat. Kita gagal buat semacam itu. Bila dia berubah, kita tak ada orang yang sambut. Jom, mari kita sama-sama konsisten dalam perubahan ini. Kalau dalam grup lama dia boleh dapat 20-30 ribu satu hari dan tak kala dia nak meninggalkan itu semua, dia dah tak ada pendapatan. So how? Susah tak? Susah. Lagi-lagi kita dengan kekangan masing-masing. Dan lazim alasan kita apa? Kita kurang dana, Ustaz. Kita kurang dana. Kita tengok TV ke? Tengok dia punya laptop ni. Okay? Kat luar. Nak kata berdosa ke tak tu saya pun tak tahulah. Tapi ini arahan daripada Allah. Amalan-amalan yang sukar nak dibuat namun dia punya impak kesan dia tinggi. Fakku raqabah. Dan lagi satu, bila ini yang menjadi prioriti, dia akan membina, dia akan mengajar kita supaya cari ruang dan peluang untuk bantu orang. So, kalau kita tidak pergi kepada komuniti, kita tak tahu orang tu susah ke senang. Kita tak tahu. Dan tempat komuniti berkumpul adalah di masjid. Dan bila kita ke masjid, bukan hanya pergi, solat dan balik. Tak. Mingle around. Tanya. Berkenalan. Jika tak, kita memang takkan tahu. Sebab ada jenis orang yang susah ni, dia tak cerita. Dia tak cerita. Dia takkan simply kata, Ustaz, saya susah lah Ustaz, tolong saya. Tak. Orang yang penuh tinggi dengan dignity dan harga diri dia mahal, dia tak akan mudah-mudah untuk cerita. So, fakku raqabah ni benda penting. Benda penting yang kita perlu amal. Dan ia salah satu dari bentuk najdain. Kita nak mendaki tu. Jalan yang mendaki. Dan maksud lain bagi najdain sebenarnya, kalau dah tahu dua-dua jalan susah, jalan menuju syurga susah, jalan menuju neraka juga susah, kenapa kita sanggup bersusah payah mendaki jalan menuju ke neraka yang akhirnya membawa sengsara? Kan better off kita mendaki jalan menuju syurga yang akhirnya bahagia. Najdain. Memang banyak lagi usaha kita. Banyak usaha kita yang kena buat. Fakku raqabah.
Au it'amun fi yaumin zi masghabah. Atau memberi makan sewaktu kita sendiri tak ada apa. Pada hari kelaparan, semua orang susah. Kita sendiri susah. Tapi kita sanggup share our portion kepada orang lain. Susah ke senang? Susah. Ada antara kita yang dapat gaji 25. 26 tu dah kembali miskin. Sebab gaji tu dari bank dia datang kepada bank dia kembali. So, nak menunggu untuk sampai ke tarikh 25 hari bulan akan datang tu, dia melalui saat-saat kehidupan yang sukar. Lebih-lebih lagi kalau dia memang berharap dengan gaji tu je. Dia tak ada sumber pendapatan lain. Dia tak tambah skill dia. Dia tak cuba untuk sebab itulah komuniti Muslim ni, dia perlu berkumpul di masjid, saling bertanya, barulah kalau ada orang yang lebih, dia boleh bantu orang yang kurang. Jika tidak, orang yang susah semakin susah. Sebab dia tak tahu nak cakap macam mana, tak tahu nak minta tolong macam mana, tapi dia tetap susah. Dan orang yang senang ni, dia ada kelebihan dan dia tak tahu nak tolong siapa. Dia takut, khawatir kalau dia bersuara nak tawarkan bantuan, orang akan rasa, aku cukup lah, ingat aku miskin je. Terima kasih tolong buat summary macam tu. Ya. Sebab tu, galakkan untuk pergi masjid, untuk bertanya. Masjidlah tempat berkumpul orang dalam komuniti ni. Sama-sama menghadap Allah. Dan lepas daripada itu, sementara menunggu maghrib ataupun isyak, bertanya kabar, tanya latar belakang, anak macam mana. Sebab bila kita tanya, barulah dia ada idea nak jawab. Oh, anak saya sekian, yang kecil tu sedang demam. Oh, demam ke dah berapa hari? Kan dah mudah. Demam ke dah berapa hari? Gini-gini. Cuba. Biasanya para ibu yang buat semacam ini. Dia suka untuk berkongsi. Oh, sakit apa sakit ni? Oh, sakit tu. Dulu saya ada juga saudara sakit macam tu. Dia cuba amalkan macam ni. Tengok. Kaum ibu ni dia senang untuk berinteraksi macam tu. Dan basically kita dah lama buat. Cuma lagi benda tu tidak disusun secara sistematik. Dia secara begitu-begitu saja. Rupanya itu adalah amalan-amalan yang tinggi. Amalan-amalan yang tinggi darjat dan nilainya di sisi Allah. Al-Aqabah. Al-Aqabah. So, fakku raqabah, keluarkan manusia yang dalam kesempitan, au it'amun fi yaumin zi masghabah, atau kita berkongsi makanan pada hari yang sukar, pada hari-hari yang sukar, yatiman za maqrabah, dan tumpuan kepada anak-anak yatim yang ada hubungan darah, yang ada hubungan kekerabatan. Anak yatim yang ada hubungan kekerabatan. Sebab selalunya anak yatim di luar yang kita beri tumpuan. Kalau ada dalam keluarga kita yang anaknya menjadi yatim, kerana kita nampak dia, selalu bergaul dengan dia, kita jarang tanya keperluan dia.
Katalah dia kematian ayah dia. Yang tinggal ibu. Yang tinggal ibu. Ibu dia tu kakak kita. So kita tahu kakak kita mampu. Bila kita tahu kakak kita mampu, that's it. Biar mak dia lah urus. Sedangkan anak yatim itu ada keperluan lain. Keperluan wali. Keperluan peranan ayah. Keperluan kasih sayang. Kehendak-kehendak. Moral support. Selalunya bila sebut tentang bantuan, kita memikirkan ini bantu duit, ini bantu wang. Sedangkan duit dan wang itu secebis daripada bantuan sebenar yang diperlukan. Perhatian. Yatiman za maqrabah. Malah kita tidak pun menyelami hati dia. So, bagi kita, mak dia tahu dah tu. Kita dah lihat kes dalam masyarakat arwah abam macam mana. Anak dia tu anak yatim. Tapi adik-beradik keluarga abam tu buat apa? Yatiman za maqrabah. Anak yatim dari kaum kerabat. Kerana kita tidak meticulous. Kita tidak lihat secara terperinci. Malah kita anggap, semua okey. Tanpa kita ambil kira keperluan-keperluan dia. Yatiman za maqrabah. Dan ini penting. Dan ini berat. Berat. Kemudian, au miskinan za matrabah. Atau orang-orang miskin yang terlantar di atas tanah. Ada ulama tafsir kontemporari yang mengaitkan ayat 16 ini dengan gelandangan. Au miskinan za matrabah. Dengan gelandangan. Gelandangan ni macam mana? Gelandangan ni dia ada banyak kategori. Dia ada banyak kategori. Ada yang benar-benar susah. Ada yang benar-benar dalam kategori fakku raqabah. Dia dibelenggu, hutang mungkin, bankrupt mungkin, muflis mungkin, sakit mungkin. Ada juga gelandangan yang dia tak nak ada komitmen. Dia tak nak ada komitmen. Kahwin cerai. So bila dah cerai dia kata, aku hidup sorang-sorang, aku tak perlu pada rumah. Sebab rumah bagi aku hanya menambah beban untuk bayar sewa. So better off aku duduk dekat tepi jalan, nak tidur kat mana aku suka nak tidur, dan ada NGO yang bagi makan. Cukuplah. Yang penting hidup ni makannya. Kerja pening-pening kerja, dapat gaji habis juga. Aku duduk je kat sini. Au miskinan za matrabah. Miskin adalah gabungan perkataan masaka dan sakana. Masaka tertahan, sakana menetap di situ. Dia lebih kurang raqabah, cuma raqabah lebih tinggi. Raqabah ni tertahan, tak boleh ke mana-mana. Dia terbelenggu. Miskin adalah orang tertahan, dia tak boleh move on. Dia kekal di situ, tak bergerak. Dia tak ada harta modal. Kalau nak makan, dia tak ada apa nak makan, dia kat situ je, miskin. So gelandangan, dalam banyaknya bentuk dan jenis gelandangan ni, dia memang tak nak ambil tanggungjawab. Tak nak ada komitmen. Dia selesa. Kadang bekerja siangnya.
Tapi bila malam dia suka duduk lepak kat tepi tu. Nak mandi dia pergi Tanah Sawam. Ada ramai. Di tepi-tepi Masjid Negara tu banyak. Au miskinan za matrabah. Ada yang betul miskin terlantar. Bedridden. Dan bedridden ni, ui, nak jaga sukar, sabar kena tinggi, konsisten. Dahlah dia miskin, terlantar pula. Nak bantu tu mujahadah ni tinggi. Ada miskin bekas penagih, dapat HIV pula, badan kurus kering. Nak suruh dia kerja memang dia tak larat. Dia memang mengharap pada bantuan. Kami di Masjid Negara hari-hari akan terima orang-orang yang nak minta bantuan. Hari-hari. Miskinan za matrabah. Dia tak boleh buat apa. Macam-macam cerita dah dengar. Usia 60 dibuang keluarga. Sebab dahulunya kaki arak, kaki dadah. Keluarga tak peduli. Nak kerja tak larat. Dapat HIV. Tak ada rumah. Merempat sana sini. Siapa yang nak bantu? Siapa nak bantu? Ada individu nak ambil dia? Miskinan za matrabah. So setelah Allah letak prioriti, amal-amal yang berat tapi ganjarannya besar, kalau tak mampu buat yang itu, tak mampu buat yang fakkur raqabah it'amun fi yaumin dzi masghaba yatiman za maqraba au miskinan za matrabah, at least summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. At least adalah orang yang menjadi orang beriman dan dia berwasiat dengan sabar dan berwasiat dengan penuh kasih sayang. Saya tak sebut berpesan-pesan kerana perkataannya adalah tawasaw. Tawasaw ni wasiat, dan wasiat tak sama dengan pesan. Wasiat tak sama dengan pesan. Sebab kalau pesan, dia punya weightage dia, pemberat dia, pesan ni pemberat dia, asal kita dapat bagi tahu je. Contoh, kita nak keluar, pesan pada anak, jangan lupa angkat kain. Kita pesan je, jangan lupa angkat kain. Tapi kalau wasiat, dia beza. Kita tak simply beri wasiat kepada orang yang kita tak kenal. Kan katalah saya berjoging, tengah jogging jumpa dengan Encik Azman. Bang, kejap bang, saya nak wasiat bang. Kejap. Ustaz okey ke nak wasiat harta Ustaz pada saya? Ustaz tak kenal saya. So wasiat dia ada ciri-ciri dia. Kita nak buat tawasau ni, dia ada ciri-ciri dia. Pertama, kita sudah ada repo dengan orang tu. Dan repo itu bukan pada level kawan. Tapi dia sudah timbul rasa kasih dan sayang. Kita wasiat dengan orang yang kita sayang. Terutamanya keturunan kita. Atau
Orang yang rapat dengan kita, anak angkat kita mungkin. Orang yang rapat dan sudah ada perasaan sayang. Dan wasiat, kita tak wasiat sebatang pen. Atau kita tak wasiat hand sanitizer. Tak. Benda yang kita nak wasiat tu benda yang berharga. Yang kita suka. Harta kita, rumah kita, tanah kita, kereta kita. Yang ada nilai. Yang ada nilai. Dan orang yang menerima, mendengar wasiat ini, mereka tidak mendengar sambil tengok handphone. Kan, bila will itu dibaca, setiap orang yang mendengar akan beri tumpuan. Tumpuannya apa? Aku dapat tak? Apa yang aku dapat? Dia berbeza dengan kalau sekadar pesan-pesan, jadilah baik, si aku je yang kena. Tapi wasiat, orang yang mendengar ni tertunggu-tunggu. Aku punya mana? Aku punya. Boleh bah, asal nama harta. Harta. Cuma wasiat ni, hukum asal dia bukan kepada ahli waris. Wasiat ni hukum asalnya bukan kepada ahli waris. Boleh kepada ahli waris dan dia boleh dibuka kepada yang bukan waris. Jumlahnya tak lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta. Tu wasiat. Wasiat peluang untuk kita beri harta kita kepada bukan ahli waris. So, kalau kita faham wasiat tu begitu latar belakangnya, benda yang penting kepada orang yang kita sayang dan orang yang mendengar dengan penuh teliti, maka nasihat yang di sini, ayat 17 ini, dia nak bagi tahu kalau korang tak dapat nak buat ayat 13, 14, 15 dan 16, pastikan korang usahakan untuk sampaikan wasiat dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang kepada orang-orang yang korang sayang untuk jadi baik. Ini bukan wasiat harta. Ini kita beri nasihat, panduan, teguran, kritikan kepada orang yang kita sayang. Sehingga nasihat kita itu benar-benar berbekas. Ini kita ajak pada orang yang kita sayang. Tegur. Tegur dengan kasih sayang. Bukan sindir-sindir. Sebab Allah guna perkataan watawasau. Watawasau. Dan tawasau, selain daripada maksudnya wasiat tadi, tawasau, dia dalam, dia dibina. Dia dalam bentuk dua orang yang saling bantu-membantu. Tawasau. Kita pernah dengar ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kan? Ta'awanu, wazan dia sama. Bentuk dia sama dengan tawasau ni. So ta'awanu adalah dua orang yang saling tolong-menolong. Ta'awanu tu dua orang yang saling tolong-menolong. Jadi tawasau, dua orang yang saling nasihat-menasihati. Yang saling ingat-mengingati. Tawasau bukan dalam bentuk seorang moderator yang, seorang motivator yang hanya bercakap tapi orang tak boleh nasihat dia.
Tawasau bukan dalam bentuk seorang suami yang hanya tegur isteri tapi isteri tak boleh tegur dia. Tawasau bukan dalam bentuk seorang bapa yang hanya tegur anak tapi anak tak boleh tegur dia. Tawasau dia ada dialog. Dia ada timbal balik. Kalau bapa tegur anak, bapa kena bersedia untuk ditegur oleh anak. Sedia terima nasihat. Itu implikasi perkataan tawasau. So, memadai ke kalau kita artikan sebagai berpesan-pesan? Tak. Dia lebih dahsyat daripada sekadar berpesan-pesan. Dia kena ada hubungan. Kena ada connection. Kena bina repo. Kena ada kasih dan sayang. Sebab wasiat dia tak simply rumah yang itu saya wasiatkan. Tak. Tak. Perkataan yang keluar, tutur kata yang keluar, kalimah yang keluar dari mulut tu dia pastikan betul keluar dari lisan. Kata-katanya itu benar-benar berbekas. Macam kita selalu ulang pada anak kita. Dulu atuk nenek selalu pesan. Jangan pijak bantal nanti bisul. Jangan duduk atas bantal. Kan kita ingat tu. Kita ingat pesan mereka berulang kali disebut tu. Kita ingat sampai mati. So nasihat yang kita beri ni biar terus berbekas di hati. Berbekas bukan dalam bentuk sakit hati didengar. Tak. Orang terima dengan penuh kasih sayang. Sedar dengan penuh penerimaan. Kan kalau anak kita, selalu anak kita minta nasihat daripada siapa? Daripada kawan-kawan dia. Kenapa? Sebab kawan dia yang faham dia. Tapi kadang malangnya kawan-kawan dia belum banyak pengalaman untuk layak bagi nasihat. Dia belum banyak pengalaman untuk layak bagi nasihat. Kita pula banyak pengalaman. Tapi skill untuk bagi nasihat tu semakin berkurang. Terutamanya bila yang kita nak bagi nasihat ni anak. Mak bapak akan guna veto. Dengar ni, dengar ni, dengar ni. So, bila nasihat tu dalam bentuk arahan, siapa yang suka diarah? Siapa yang suka diarah? Cuba tengok dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tu. Nabi Ibrahim dapat arahan dari Allah. Tapi baginda boleh tanya anak dia, apa pendapatmu? Ayah selalu mimpi menyembelih engkau. Apa pendapatmu? Nabi Ibrahim bukan dalam bentuk, baring sekarang, ini arahan. So, watawasau di sini dan tu nanti dalam suratul Asr. Nanti kita akan ulang penerangan ni. Watawasau bis sabri, watawasau bil haq. Di sini watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Terutamanya untuk buat perkara-perkara di atas ni, ayat 13, 14, 15, 16. Kita nak encourage. Saya nak encourage tuan-tuan untuk buat ayat 13, 14, 15, 16. Boleh ke saya arah? Cik Azman, buat ni. Tak. Dia perlu dengan penerangan, penjelasan, tidak memaksa. Datang dalam bentuk option, biar dia figure it out, dia dapatkan keinginan sendiri. So rupanya apa yang Allah datangkan itu
dalam bentuk yang sangat harmoni. Tapi kerana mungkin kita banyak kekurangan dalam nak memahami teks-teks itu, maka kita anggap tindakan kita itu betul, selari dengan apa yang Allah nak. Oh, rupanya berbeza. Rupanya berbeza. Dan inilah masanya untuk kita dapat maklumat baru, tahu dan terus buat. Betulkan kembali perkara yang selama ni kita buat tu tersasar, dan moga-moga Allah bantu kita untuk terus tambah baik. Inilah amal soleh. Inilah yang dinamakan amal soleh. Suatu amal yang kita tambah baik, tambah baik. Dan menariknya, kita berusaha beri nasihat-nasihat baik dengan penuh kesabaran. Kenapa sabar? Tak semestinya apa yang kita buat tu bila dah betul, bahasa yang lunak, perkataan yang teratur, muka yang manis, penuh dengan kasih sayang, orang terima. Sebab tu Allah bagi tahu sabar. Bisabri. Kita sebelum nasihat tu bawa dulu sabar. Dengan nasihat tu datangkan bersama dengan sabar. Bukan dah nasihat, bila ada penolakan baru nak sabar. Tak, itu sudah lambat. Kita sudah ada dalam mindset, aku kena bersabar ni nak bagi nasihat ni. Aku kena bawa bersama sabar. Dan bila ada penolakan, watawasau bil marhamah. Dahulukan kasih sayang. Kerana jika kita usahakan begini, jika kita usahakan begini dan jika kita dapat usahakan begini, ulaika ashabul maimanah. Mereka ni orang-orang kanan. Ulaika ashabul maimanah. Mereka ni orang-orang kanan. Kita baca suratul Waqiah, kita tak tahu ashabul maimanah tu apa yang mereka buat dekat dunia. Ini yang mereka buat dekat dunia. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah au wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Terlebih dahulu perlu beriman. Ulaika ashabul maimanah. Mereka lah golongan kanan. Oh, dekat sini. Ha-ha. Oh, nak jadi golongan kanan. Tak, sebenarnya golongan kanan ayat 17 tu je. 13, 14, 15, 16 tu, itu muqarrabun. Sebab ayat 17 tu kan, selain dari itu, jika kita tak mampu mengerjakan amal di atas, kita jadi orang yang bagi encourage, pesan. Ulaika ashabul maimanah. Oh, 13, 14, 15, 16, yang itu muqarrabun. Yang dalam syurga ada butler sendiri. Dan butler tu pelbagai. Orang-orang kaya kita, kan, orang-orang kaya ni bila pergi hotel, dia sewa bilik 20-30 ribu satu malam, dan diiringi bersama bilik itu ada butler. So bila-bila dia nak makan, apa pun dia nak buat, dia suruh butler dia. Berbeza dengan kita masuk hotel, bagi kita cukup dapat tidur, tempat yang beraircon, bayar 200-300, memadai. Tak, mereka tak. Cara mereka fikir lain. Aku nak mudah. Aku tak perlu turun bersesak-sesak pergi coffee house, pergi tempat makan untuk sama-sama dengan orang ramai nak makan. Tak. Aku order. Butler aku masak atau butler aku yang pergi ambil. Beg aku dia kemas, baju aku dia iron. Sebab ada butler. Muqarrabun dalam syurga, Allah bagi dia butler. Dan butler ni ada pilihan. Boleh pilih muda remaja, boleh pilih kanak-kanak. Dan butler ni
punya sedap mata memandang, ada masanya dia tersusun macam mutiara yang indah tersusun, dan ada masa-masanya dia bagai mutiara yang berselerakan. Wih, macam mana tu? Macam tu lah. Dan bukan seorang butler. Bila mutiara tersusun, dia lebih daripada satu, lebih dari dua, lebih dari tiga. Mutiara tersusun kot. Bayangkan kalau kita ada 12 butler. Satu tugasnya untuk bagi air, satu tugasnya untuk datangkan buah, satu tugasnya untuk urut kaki, satu lagi untuk kipas, satu lagi untuk tabur bunga ke mana saja kita nak pergi. Orang taburkan bunga waktu kita berjalan, itu tu sekali seumur hidup. Waktu kita kahwin, berharap naik ke pentas, ada flower girl, tolong tabur bunga kat depan. Itu pun kadang tak synchronize. Dia sampai ke Pelamin dulu, kita jalan lambat. Dan ini cukup istimewa. Cuma Allah kata, ulaika ashabul maimanah. Kalau anda dapat buat, beri nasihat, beri wasiat dengan sabar, dan wasiat dengan penuh kasih sayang, mereka ini adalah golongan-golongan kanan. Nak buat teguran, jangan tegur depan-depan dalam Facebook. Pergi jumpa, buat lawatan, buat kunjung hormat. Tanya elok-elok. Tak kira lah ada PhD, tak ada PhD. Wa tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Kita mungkin berhujah dengan kebenaran. Kita bawa hak. Tapi bila hak itu tidak dibalut dengan baik dan kemas, orang tak terima. Kita mungkin bawa Quran. Tapi kalau Quran itu kita sampaikan dengan cara dibaling, orang tak terima. So, watawasau itu melibatkan akhlak yang tinggi. Dibaluti dengan kesabaran, dibaluti dengan kasih sayang. Kenapa kasih sayang? Sebab nak buat 4 perkara di atas tu sukar, susah, konsisten, dan dia penuh dengan kasih sayang. Kalau kita tak sayang, kita tak buat. Dia tak memadai kasihan, tak. Dia kena dengan passion, kasih sayang yang mendalam. Tapi yang pasti bukannya kasih sayang yang ditunjuk-tunjuk. Ada kepentingan lain. Sekarang tengah berjalan kes Bella, rumah bonda. Kita menanggap, oh selama ni bagusnya rumah bonda. Nak terima orang-orang macam ni. Tapi rupanya lain pula berlaku. Watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Dan tak semua orang boleh buat macam ni. Tak semua orang boleh buat macam ni. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru. Dan mereka-mereka yang ingkar di ayatina. Allah tutup dengan pernyataan yang menggerunkan. Siapa yang ingkar dengan ayat-ayat kami? Siapa yang ingkar dengan arahan-arahan kami? Siapa yang ingkar dengan tanda-tanda kebesaran kami? Mana ayat-ayat Allah ni? Ni. Ni. Ni kan ayat-ayat Allah ni. Daripada atas ni. Semua ayat Allah. Bantu orang, kamu diberi 2 mata. Semua ni ayat Allah. Dan Allah kata, siapa yang ingkar, tak nak usaha untuk bantu, tak nak galakkan beri makan, malah anak-anak yatim ni dihalau,
Orang miskin tak terbela. Allah kata mereka tu orang engkar. Walladzina kafaru. Orang-orang yang kufur engkar. Hum ashabul masy'amah. Mereka ni golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Mereka akan dicampak ke dalam neraka. Dan neraka itu, pintu dia tertutup rapat. Pintu dia tertutup rapat. Bila orang Arab dengar alaihim narum muqsadah ni, dia akan hasilkan apa kita kata goosebump. Goosebump. Kita ada rasa tak goosebump tu? Kita tak rasakan sebab tak nampak, tak dapat gambaran narum muqsadah ni macam mana. Pernah tengok orang Arab masak nasi Arab. Pernah tengok macam mana dia masak nasi Arab kambing. Macam mana dia masak kambing tu? Dia bukan grill kambing tu. Dia letak perencah, dia balut, dia gali tanah, bakar, masukkan kambing, dia tutup. Masuk dalam tanah, dia tutup. Kenapa? Supaya haba tu tak keluar. Kambing tu benar-benar masak. Narum muqsadah macam tu. Ada api dalam, kita masuk, kita pula. Orang-orang kafir ni masuk, tutup rapat. Asap pun tak keluar. Alaihim narum muqsadah. So bila kafir Quraisy dengar ni, wow. Bila para sahabat dengar, tak, aku tak sanggup. Kambing yang aku masak tu pun lerai daging dia. Ni kalau aku masuk, alaihim narum muqsadah. Mereka akan dapat api neraka yang ditutup rapat supaya dia punya haba tak lari. Kekal panas macam dalam oven. Tutup rapat. No, bukan dalam oven. Dalam pressure cooker. Dia berkitar dalam tu dia kepanasan dia. So, tuan-puan, selepas ini mungkin kita boleh ulang kaji balik, tengok balik mana yang kita boleh bantu masyarakat, paku raqabah ke, beri makan ke, anak yatim dimuliakan, terutamanya yang ada hubungan kerabat, orang-orang miskin yang terlantar, ramai yang perlukan dana nak buat pembedahan, tak cukup duit, yang sakit misteri, perlu susu yang mahal, susu bulanan, 121 bulan nak beli susu, yang kena dialisis. Banyak tuan-puan, banyak. Ramai. Dan sebenarnya orang-orang kaya itu sangat boleh bantu. Sangat boleh bantu. Jadi jomlah kita gerakkan itu. Dan ini nasihat Allah buat kita, panduan Allah buat kita. Bukankah kita nak jadi sekurang-kurangnya ashabul maimanah? Kalaupun tak dapat nak buat, kita datangkan nasihat-nasihat, galakkan dengan penuh kesabaran dan penuh kecintaan. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Syukran jazilan Al-Fadil Imam Muhammad Nazri Haji Mustaqim yang telah mentadabbur surah Al-Balad pada kuliah duha pada pagi ini. Mudah-mudahan banyak